أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Yang dihormati tuan-tuan imam di jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah berikan kita salah satu nikmat yang boleh kita rasakan, situ adalah kita boleh mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa seronok dapat datang surau, dapat bangun awal. Antara kita di tempat kita berdekatan ni, yang boleh kira boleh sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, boleh kira sangat lah. Sebab itu bila kita rasa seronok, itu alhamdulillah lah kalau kita jadi tabiat macam tu. Sebab disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Allah sebutkan Nabi SAW pernah bersabda, iaitu Allah akan tunjukkan tanda-tanda sayangnya ataupun kasih sayang pada hamba-hambanya dengan beberapa tanda. Lalu sahabat tanya apakah tanda itu? Iaitu Allah akan letakkan orang yang sampai satu masa dia nak dekat waktu dia, dia akan suka beramal. Faqila fakaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat tanya, macam mana kita nak tahu kita boleh senang beramal tu macam mana? Lalu Rasulullah kata Allah akan hantar taufik. Dalam bahasa Arab ni taufik ni istilahnya kita rajin, kita kuat, kita rasa seronok. Itu antara tanda-tanda kita makin senang dan seronok nak beramal pada waktu-waktu. Waktu ni istilahnya mungkin waktu kita dah dapat hidayah, ataupun Allah bagi kita nak dekat-dekat, umur kita dah lanjut. Kadang-kadang itu antara tanda-tanda Allah sayang pada hambanya. Itu kita kena bersyukurlah. Ini mudah-mudahan kita semua dalam surau ni, insya-Allah dalam kalangan semua hamba-hamba yang Allah sayang. Cuma satu aja kan. Kita nak jadi hamba Tuhan yang Tuhan sayang. Setan pun kadang-kadang dia jadi batu api. Kita dalam dunia ni tak ada batu api, semua ada batu api. Termasuklah setan dengan iblis. Itu kena hati-hati. Sebab tu kadang-kadang kita buat satu-satu ibadah, kita buat apa yang kita boleh rasa kita buat, kita rasa kita pula yang paling baik. Itu paling baik pula tu. Iblis datang bagi tahu engkau lah seorang ni, antara sekeliling taman ni, engkau seorang yang bangun tahajud. Hebat engkau ni. Tengok dia panggil kipas udang. Ya, kipas kita supaya apa? Pahala kita hilang sikit. Riak kita masuk lah. Itu mukadimah kita ya. InsyaAllah kita sambung lagi, masih lagi berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan hari-hari kiamat dan juga berkenaan dengan malaikat Israfil alaihissalam. Kita masuk hadis yang keempat berkenaan dengan kiamat, iaitu hadis yang bertajuk ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Daripada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, iaitu menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia. Ini dalam kaedah hadis ini
Disebutkan ilmu yang dicabut itu bukan ilmu selain daripada ilmu agama, ilmu dunia. Selain daripada ilmu dunia yang boleh kita katakan yang Allah akan cabut adalah bukan ilmu dunia, tapi ilmu syariat, ilmu agama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Secara keterangan hadis ini, secara ringkasnya dalam kitab ini, disebutkan bahawa para alim yang disebutkan khusus dalam hadis ini berkenaan selain, bukan berkenaan dengan ilmu dunia, iaitu ilmu syariat. Allah akan angkat orang-orang yang faham agama, istilahnya macam tu. Dan juga kata ulama, ilmu agama yang paling awal diangkat ilmu yang dipanggil faraid. Ini disebut dalam beberapa kitab berkenaan ilmu agama memang akan diangkat, tapi yang paling awal diangkat adalah ilmu harta pusaka. Logik tak? Ya logik lah. Kalau kita tengok, orang banyak sekarang bergaduh pasal harta. Tak ada orang bergaduh pasal apa panggil istilahnya selain daripada harta lah. Tak ada orang bergaduh sangat pasal orang, tapi bergaduh pasal orang pun pasal harta. Sebab itu kadang-kadang orang yang, contoh na'udzubillah, kadang-kadang orang yang ada agama pun berebut pasal harta. Na'udzubillah. Dan ini semua antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu yang akan dicabut orang yang mahir dalam urusan agama. Sebab itu kita, kalau kita tahu bab urusan agama dalam kaedah ibadah, maka ketahuilah di situ antara kelebihan yang ada pada kita berkenaan dengan urusan agama. Tapi yang paling faham urusan agama bukan kita lah, iaitu orang-orang yang alim. Tanda-tanda agama itu akan diangkat, Allah angkat orang alim dulu. Allah angkat orang alim dulu. Satu demi satu pergi meninggalkan kita, iaitu para alim ulama. Ini disebut dalam riwayat hadis yang akan disebut nanti. Ini baru ilmu agama. Nanti satu masa nanti, iaitu Quran Allah akan angkatkan satu persatu, iaitu orang yang mahir dengan Al-Quran. Sebab itu sekarang banyak ustaz jadian. Ustaz jadian itu ramai. Minta maaf semua. Sampaikan ke tahap semua dekat sinilah, kat Malaysia ni. Banyaknya orang yang pandai sikit-sikit sebut pasal agama, ustaz dah tu. Itu yang masalah. Cerita pasal tasawuf sikit, ustaz dah tu. Sampaikan ke tahap dia kata apa? Ada ni ada ustaz yang cakap macam tu. Tapi bukan kat sini lah. Dia kata apa? Siapa yang sembahyang tak khusyuk, tak wajib sembahyang. Ini ustaz apa ni? Dalam kitab hikam, ni semua orang ngaji tasawuf, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyebutkan, kita kalau buat ibadah dalam waktu yang sama, kita tak boleh kata ibadah yang kita buat itu tak ada function, tak ada fungsi. Contohnya apa? Apa guna sembahyang tapi tak tutup aurat? Tak boleh cakap macam tu. Sebab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyebutkan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari anak murid kepada Imam Asy-Syadzili.
Ketika mana dia mengatakan sekurang-kurang orang yang melakukan maksiat apabila dia sembahyang, apabila dia bayar zakat, apabila dia buat kebaikan di sisi Allah itu mengurangkan kejahatan itu. Sekurang-kurang dalam waktu, contoh ini huraian para ulama dalam kitab tersebut, mungkin momen ataupun pada keadaan dia sembahyang tu, walaupun dia tak tutup aurat je, contohlah. Walaupun dia ada dosa, mudah-mudahan pada waktu sembahyang yang ketika sembahyang terakhir itu Allah angkat nyawa dia. Kan cantik kan? Ni. Tapi ada orang yang dia bahaskan tasawuf tak ikut ilmu. Ni dia panggil ustaz jadian ni. Kadang-kadang tu bukan ustaz eh. Kadang aku pun tak faham. Kadang tengok orang pandai baca Quran sikit, pandai berubat sikit, ni paling ramai ni. Pandai berubat sikit terus jadi ustaz. Sekarang ni KKM dah kenaikkan satu akta. Dia siapa yang nak berubat kena masuk exam lah sekarang. Alhamdulillah, bagus jugalah. Maknanya tak semua orang boleh berubat lah. Tak ada lesen perubatan Islam, kena tarik terus lah. Dia punya pusat perubatan. Nak tunjukkan di sini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sebab itu kita pernah sebut sebelum ni, Nabi pernah kata zaman kita ni kita akan tengok ramai orang banyak ilmu tapi tak banyak pandai bercakap. Tapi nanti kamu akan tak jumpa lah zaman tu. Nabi kata apa? Kamu akan lihat pada zaman yang kamu sendiri tak jumpa. Nabi kata pada sahabat, iaitu banyaknya orang yang banyak pandai bercakap tapi tak banyak ilmu. Ini salah satu tanda lah. Ni na'udzubillah. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari para alim ulama. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini, iaitu sebab tak ada alim ulama. Apa maksud tak bererti ni? Maknanya tak ada keberkatan. Keberkatan hidup dia bila tak ada, contohlah orang yang bagi nasihat, istilahnya contohlah, tak ada lah. Umpamanya paling kita boleh masukkan kiasannya mak bapak kita lah. Contohlah, kita semua hidup yang paling banyak kita ikutkan mak bapak kita kan. Yang paling banyak bagi nasihat walaupun dah tua. Tapi bila mak bapak kita tak ada yang banyak bagi nasihat tu lah yang selalu kita ingat lah contoh. Tapi itulah tak ada. Contohlah. Tapi ini bukan mak bapak lah. Istilahnya yang paling dekat ilmu yang kita dapat dia mak bapak. Maknanya sampai satu masa, dan kita dah sampailah masa, ilmu yang ada pada satu-satu masa yang diangkat itu Allah akan hilangkan, iaitu pada para alim ulama, dan juga pada waktu itu Allah hilangkan keberkatan. Alam penuh dengan kesesatan disebut dalam kitab ini, iaitu ramainya orang berani buat maksiat. Dan sebabkan itu ada disebut dalam riwayat hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman, yang ketika mana pada waktu di akhir zaman nanti kita akan lihat orang-orang yang baik wal halim, iaitu orang yang jujur, orang yang telus, orang tak nak ikut lagi. Yang nak ikut siapa? Orang yang tak jujur lah. Ini kebiasaan lah. Kita zaman kebiasaan yang banyak orang suka pada orang kaya, tak banyak ilmu tak apa, asalkan kaya lah. Biadab dengan suami pun tak apa, tu mungkin dia gurau je tu. Contoh lah. Hari tu baru-baru ni kan ada isu orang kaya tu viral kutuk suami kan. Tapi orang kata tak apa, tu dia gurau tu, faham lah tu. Zaman sekarang macam tu Orang kaya banyak duit sikit banyak harta sikit, tak apalah, dia buat salah sikit tak apa, itu peribadi. Itu normal lah. Tapi orang yang tak ada duit tapi ada agama, tak nak ikutnya. Ini orang macam ni tak boleh ikut sebab tak ada duit ni. Ini na'udzubillah. Sebenarnya alim ulama dah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maknanya para alim ulama yang mahamkan kita agama lah, yang banyak bagi erti kehidupan, iaitu nasihat pada
pada orang-orang yang tak tahu berkenaan dengan agama. Tapi orang-orang yang betul lah, alim ulama yang betul lah. Bukan alim ulama yang ada kepentingan ataupun alim ulama yang sesat lah. Sebab itu di dalam kitab Bustanul Arifin, dalam kitab Bustanul Arifin ada satu bab berkenaan dengan ikhlas. Zaman sekarang bab ikhlas ni kurang lah. Semuanya nak kepentingan, tak kira siapa lah. Diceritakan satu alim ulama ini pada zaman tersebut, aku tak ingat zaman siapa. Dalam kitab tasawuf, nama kitab tu Bustanul Arifin. Diceritakan anak murid ni bertanya macam mana, wahai Tok Guru, aku ni tengok kamu ni anak murid ramai ya Allah. Dan ramai tu alim semuanya. Macam mana nak jadikan petua kamu ni dapat lahirkan, dapat hasilkan anak murid yang beratus orang, ramai dan alim benda tu. Boleh tak bagi petua macam mana nak jadi alim yang kamu pernah hasilkan dulu-dulu ni? Tok Guru tua lah. Lalu dia kata, apa, aku satu je, aku mungkin tak adalah petua banyak lah. Yang aku tahu aku buat ni, aku ajar ni, aku tak niat mengajar. Aku tak niat mengajar. Dan aku tak pernah niat untuk semua kena faham apa yang aku ajar. Ada. Ini para ulama lah, dia kata apa? Maknanya dia niat apa yang dia sampaikan itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan nak tunjuk kunci apa? Ikhlas lah, satu je. Ikhlas. Bukan sebab harta, bukan sebab dunia, bukan sebab nak masyhur, bukan sebab nak masuk TV dan sebagainya. Itu antara yang ada nak tunjukkan para ulama zaman dulu tak samalah macam zaman sekarang. Zaman dulu ulama banyak bidang yang dia mahir. Zaman sekarang ulama tak semua macam tu lah. Di akhir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebab itu dalam kaedahnya para ulama, antaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pernah menyatakan perbincangan dalam kitab dia. Dia kata apa? Iaitu saya petik daripada perkataan dia. Dia kata dalam 200 hadis yang keluar berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman semua dah keluar. Maknanya tanda-tanda kecil yang dah keluar pada waktu sekarang ini semuanya dah keluar. Ini kata ulama, bukan kata saya. Dan ini antara yang disebutkan paling banyak lah. Kalau dah semua hadis berkenaan hadis akhir zaman dah keluar ni, tanda dah dekat lah. Cuma kita tak tahu bila lah. Kiamat lah. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian. Maknanya ulama dah makin sikit, tapi bila bilangan ulama tu dah makin sikit, tak banyak pula lah nak hasilkan ulama. Minta maaf semua. Kadang-kadang tempat-tempat belajar ilmu agama dia pun dia pentingkan lebih kepada orang ramai belajar dalam tu. Dia tak pentingkan hasil kualiti yang keluar daripada istilahnya yang mahir dengan ilmu yang dilahirkan daripada sebuah institusi pendidikan lah. Zaman sekarang macam tu lah. Tak boleh nak buat apa lah. Dah dekat ujung-ujung lah. Tapi itulah kenyataan lah. Tak kira lah universiti ke, sekolah agama ke. Kebanyakannya dia nak hasilkan apa? Kuantiti ramai masuk sekolah tu. Kualiti tak banyak, tak apa. Yang hafal 30, hafal ramai tak apa. Yang ingat tak ramai. Ramai anak-anak kita macam tu lah. Na'udzubillah. Tak jauh lah. Kita doa sama-sama anak-anak yang masuk tahfiz ni ingat lah. Ramai yang masuk tahfiz, ramai yang masuk sekolah pondok, tapi hasilnya tak ada. Tak diketengahkan lah, istilah macam tu lah. Ramai budak belajar sekolah agama, ramai belajar hafal Quran, tapi hafal lepas keluar tak ingat lah. Sebab itu orang-orang lama dalam pondok lah, istilah pondok lah, diletakkan 100, nisbah 100 tu yang betul-betul mai 20 orang. Yang betul-betul hafal
hafal kecepal lah buku dalam kepala 10 orang. Nak cari itu susah. Mintalah anak-anak kita yang masuk belajar, dia mahir dan beramal dengan agama. Sebab itu kadang-kadang nilaian sekolah agama ni, kalau kita tengok gaji sekolah yang cikgu-cikgu mengajar agama 1,000, 1,500 tengok sampai sekarang sama lah. Kecuali yang dalam gaji kerajaan lah, itu lain lah. 1,500 nak makan apa sekarang? 1,500 beras pun RM40. Beras RM40 susah nak dapat lah. Ini contoh lah, contoh. Jadi tak ada kaitan dengan mana-mana lah. Jarang lah kalau kita dengar sekolah agama cikgunya 2,000, jarang lah. Kecuali sekolah kerajaan lah. Jarang lah. Kalau sekolah biasa gaji 2,000 tu menipu tu. Ini betul lah. Tak percaya pergi lah mana-mana. Nak tunjuk bukan apa, nak tunjuk nilaian orang yang mengajar agama. Ya Allah sikitnya. Kadang yang saya pernah dengar, imam lantikkan kawasan bandar-bandar Lembah Kelang, lantikkan penduduk setempat. Kadang-kadang bayar 1,000 je. Kedekut Hidung Masin betul lah. Lembah Kelang lah. Kalau kampung Hulu Selangor tu iyalah. Ini Lembah Kelang. Bayar 1,000 imam lantikkan setempat. Dipanggil, dia ada imam lantikkan khas daripada Jabatan Agama. Ni lah imam lantikkan, dipanggil imam tempatan. 1,000 je dia bagi. Allah Akbar. Alhamdulillah. Bukan kita nak mesti kena bagi mahal, tak. Tapi nak nilai orang agama macam tu lah. Cuba yang balik daripada luar negara, yang pandai engineer, dia tak adanya 2,000, memang 4,000. Macam tu lah. Tapi orang yang mahir agama macam tu lah, nisbah macam tu lah. Sebab itu logik lah. Ilmu harta pusaka, ilmu faraid ni Allah angkat dulu lah. Ini kata ulama, bukan kata saya. Kadang-kadang orang yang bergaduh balik kampung, kita kaki sembahyang ni, balik kampung mata-mata nak ambil harta adik-beradik kita yang lain. Lepas tu bergaduh lah. Putus silaturahim. Sebab apa? Harta pusaka. Ramai betul. Sampai sekarang kalau tengok TV, cucu, nenek saman cucu. Pasal harta pusaka. Tengok. Harta pusaka sekarang banyak majoriti lah. Majoriti mana-mana jumpa masyarakat kita, dia tak nak ikut faraid. Dia nak bagi sama rata. Lagilah. Bukan kata tak boleh lah bagi sama rata. Dengan syarat semua adik-beradik mesti bersetuju. Adik-beradik yang tak bersetuju seorang daripada 10 contoh lah, maka tak boleh bagi harta pusaka sama rata, tak boleh. Dia kena bagi faraid. Tapi ada yang buat bunyi bulat lah, aku kakak tau. Aku kakak ni lagi banyak jaga mak bapak kau. Engkau kerja jauh, mana kau tahu? Kenapa pula aku dapat sikit? Itu logik lah, logik. Bukan logik, memang banyak berlaku. Aku banyak jumpa lah. Aku banyak masuk mahkamah. Ni berlaku lah, na'udzubillah. Bukan apa, ini nak tunjukkan bahawa zaman sekarang banyak orang yang nak faham agama tu, bila faham tu dia ambil sikit je. Terus sekarang ni ada yang kata Quran ni perlu diterjemahkan semula. Ni otak apa tak tahu, otak udang apa. Quran dia kata boleh kena terjemah balik. Mana boleh cakap macam tu. Quran sesuai, hadis tak sesuai. Ada yang kata macam tu pula. Quran tak sesuai sebab Quran ni sesuai pada zaman Nabi. Hadis sesuai pula dah. Dia tak nak pegang semua, dia nak pegang salah satu je. Ni tak boleh lah. Tu yang tadi tu yang kata siapa yang sembahyang tak khusyuk tak apa, tak wajib sembahyang. Sebab tak khusyuk buat apa sembahyang? Ilmu tasawufnya terlalu tinggi kat situ. Sepatutnya syariat fiqh dengan tasawuf usuluddin ni kena selari. Siapa yang tak selari dia sengit. Sebab tu kita kalau nak beramal jangan nak cepat kaya. Beramal surah Waqiah nak kaya, tak betul tu. Nak beramal surah tertentu nak jadi wali, tak betul tu. Betul-betul yang betul apa? Nak jadi wali Tuhan betul lah.
Tapi bukan nak dapat kelebihan ni, kelebihan tu, kelebihan ni, kelebihan tu. Dia tak jadi semuanya. Tuhan tak bagi. Sebab tu ramai orang beramal gilisin. Tahu gilisin? Gila yang didatangkan dengan sebab sendiri. Beramal salah amal, jin Islam datang. Macam orang nak kaya, bila minta maaf, hari tu kan PKP kan. Terlalu kerja dunia, bila PKP terus banyak orang gila. Betul lah. Bukan orang gila lah, dipanggil MDD, Mental Depression Disorder. Sakit. Sakit mental. Sebab apa? Gaji tak ada. Baru Tuhan cabut sikit je tu. Hutang banyak ramai bunuh diri. Ni na'udzubillah. Itu ramai orang faham agama. Itu pun ramai orang kena anxiety. Ramai orang kena stres. Faham agama pun kena juga. Itu nak tunjuk lah. Ujian ni Allah akan bagi pada bila-bila. Sebab itu bila kita dah selalu dengan agama, beramal dengan agama kena maintain. Istilahnya terus je. Umur 40 lebih-lebih lagi. Umur 40 kalau kita bawah, umur 40 masih lagi konang sini, konang sikit, nakal sikit, tak apa lagi. Tapi 40 ke atas, kita kena maintain. Kena rajin datang surau. Kena rajin dengar orang baca hadis. Dengar ilmu. Dengar benda-benda baik. Jangan konang-konang lagi. Kalau konang-konang lagi tak tahu lah tu lah. Itu yang kata-kata, tak apalah, surau umur orang yang 60 tahun aja. Ya betul lah. 60 tahun baru dia masuk surau sembahyang jenazah. Ini nak bismillah. Ada yang kata orang surau ni 60 tahun dia. Bawah 60 tahun belum lagi. Aku baru 45. Contohlah. Antara di dalam ilmu agama disebutkan lagi kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian berkenaan dengan urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Zaman sekarang ni semua benda banyak, yang banyak lebihnya apa? Ya urusan akademik, istilah akademik. Bahasa sedapnya akademik. Agama tak apa, nombor 2. Sebab tu zaman sekarang sekolah pagi wajib, sekolah agama tak wajib. Betul tak? Ya betul ya. Yang duduk bandar lagi lah. Sekolah petang tak wajib. Sekolah petang kan kita Selangor kan sekolah agama kan. Sekolah agama tak wajib. Kau penting tak apa. Sekolah pagi kena. Tengok. Ini simptom-simptom awal. Tak nak pergi sekolah pagi tak apa. Sekolah petang. Sekolah petang tak pergi tak apa. Sekolah pagi jangan tak pergi. Kan kita kan ada pagi yang tahap 1 pagi. Tahap 2 petang sekolah agamanya kan. Lebih faham macam tu lah. Tapi ada setengah tempat langsung tak ada sekolah agama, kena bayar. Tapi tak apalah, ada juga kan walaupun kena bayar. Kalau zaman dulu orang-orang yang belajar agama ni, kau ni tak ada masa depan lah. Zaman dulu lah. Zaman sekarang alhamdulillah dah kurang sikit lah perkataan-perkataan macam tu. Zaman dulu ni kau ni apa ni? Belajar apa ni? Sekolah pondok kau nak makan apa? Istilah macam tu. Kau ni asyik pergi surau aja. Kau nak hidup macam mana nanti? Pergi surau aja. Itu tak boleh, ini tak boleh. Itulah. Orang tak faham. Tapi kita tak boleh salahkan orang dulu lah. Orang dulu fardu ainnya tak banyak. Kita kena sangka baik. Sebab itu antara disebutkan dalam riwayat hadis, antara tanda-tanda akhir zaman orang sekarang menyalahkan orang lama. Kita tak boleh juga kita. Semua salah orang dulu tak boleh juga. Jangan Zaman sekarang banyak orang yang pandai-pandai pula tu. Ni orang dulu ni ilmu agamanya sikit. Sebab tu kita ni zaman sekarang salah. Tahlil tak boleh. Baca zikir lepas sembahyang kuat-kuat tak boleh. Mana orang dulu tak betul ni. Tengok. Semua orang dulu tak betul. Yang betul siapa? Dia betul seorang. Yang orang Jawa kata gelendem. Islam macam tu lah. Inilah realiti masyarakat kita di hari ini.
Realiti ni tak boleh nak buat apa lah. Sebab itu kalau kita zaman sekarang, minta maaf sebut lah, ni bukan berkenaan apa-apa, bukan berkenaan politik apa, tak ada. Majoriti dunia dia kejar ilmu agama dulu. Silibus makin banyak. Tak percaya, cuba buka ilmu, buku matematik zaman kita. Aku pun tak faham. Buku anak aku, buku sains aku pun tak faham. Zaman dulu ilmu hisab, ilmu matematik kan. Zaman sekarang ilmu sains, ilmu matematik kan. Semua buku-buku tinggi punya. Cuba buka negara lain. Ni negara-negara yang betul-betul power lah. Aku ada terbaca satu kajian di negeri Jepun, negara Jepun. Sebab negara dia yang paling pandai. Walaupun orang kata Israel paling pandai lah. Tapi Jepun antara negara yang paling pandai dalam dunia. Negara Jepun, dia tak ngajar silibus pagi, budak darjah 1, darjah 2, ya Allah. Belajar ilmu rumah tangga. Faham ilmu rumah tangga, faham? Jepun darjah 1, darjah 2 mana dia belajar ilmu rumah tangga? Dia belajar ilmu apa? Dia ajar adab dulu. Hai. Jumpa orang, hai. Faham? Asal jumpa dia, angguk. Hormat. Kereta lalu, angguk. Kita kereta lalu, kau ngajar kau, laju sangat. Macam tu lah. Orang Jepun, ni kawan aku belajar Jepun, dia cerita. Aku tak tipu lah. Sekolah rendah, dia banyakkan adab. Dia tak banyak silibus. Dia belajar buat garis, dia belajar buat bulat. Belajar melukis je. Tengok, orang yang paling kaya dengan adab siapa? Jepun lah. Tapi kaya adab. Ilmu, ya Allah. Na'udzubillah. Dia 9 kali ilmu dia lagi tinggi, jauh daripada ketinggalan dengan kita, Malaysia. Ni di kayu hukum lah. Walaupun dia bukan Islam, adalah orang Islam. Walaupun dia bukan negara Islam, tapi ilmunya na'udzubillah tinggi. Kita hilang dompet jatuh lah. Tak ada orang ambil je. Dompet jatuh, tak ada orang ambil. Siap dia cari lagi. Kita, dompet jatuh, semua tak ngaku. Nampak tak dompet? Tak ada. Semua tak ngaku. Itu normal lah. Normal lah zaman sekarang. Tapi nak tunjuk bahawa kat situ lah. Sebab itu ada dalam falsafah orang yang menuntut ilmu ni, al-adabu fawqal ilm. Adab ini dia kena lebih tinggi. Bukan nak kalahkan ilmu, tak. Tapi ilmu dengan adab kena sama. Tapi adab dulu kena tinggi. Supaya kita ni kalau ada ilmu, kena ada adab dulu. Ramai zaman sekarang ada ilmu, PhD tinggi, ilmu tak ada. Termasuk aku lah. Aku cakap pasal diri aku sendiri. Ini ramai kenyataan lah. Ini memang banyak berlaku. Orang yang banyak ilmu, title apa-apa dah title. Tapi semua sombong. Ini rata-rata aku jumpa. Tapi doalah kita, orang yang makin banyak ilmu agama, kita kena makin tunduk. Sebab itu, sampaikan ilmu tasawuf ni, kita bukan nak agungkan ilmu tasawuf, tidak. Sebab aku mengaji tasawuf. Kita kena seiring dengan apa-apa pun, supaya hati kita sentiasa tunduk pada Tuhan. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita nak mengatur orang ni jahat betul lah. Amit-amit cabang bayi, istilah Jawa ya. Imam Ghazali pernah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita kalau nak benci orang walaupun orang tu buat maksiat, kena anggap orang yang kita benci itu mak bapak kita. Orang yang paling kita dekat, orang yang paling kita sayang. Supaya apa? Ada had benci kita tu. Kejap je, nanti dia hilang. Ayo. Kita nampak orang yang buat maksiat, kita anggap itu muda lagi daripada aku. Dia lagi banyak dosa dia. Aku dah tua, aku lagi banyak dosa aku. Amal ibadah aku tak banyak. Dalam kitab Hikam sebut. Zaman dulu, orang dengan guru takut. Walaupun zaman dulu, tak masuklah. Zaman dulu bahasa guru-gurunya kan teruk. Istilahnya, balul, bongok. Itu biasalah keluar. Zaman kan tak ada lah. Zaman dulu biasa. Tapi orang takut dengan cikgu. Betul tak? Ya betul. Zaman sekarang, siapa yang tak takut cikgu? Semua tak takut.
Siap atuknya datang. Siapa? Jiwit anak putuku. Siapa yang cubit cucu aku tadi? Yalah. Zaman dulu ada satu kitab namanya Matan Alfiyah. Ini aku ngaji mondok dulu, aku pernah mengaji satu nama kitab Nahwu Saraf. Dia ada 1000 bait syair. Ini aku kongsi sikit lah. Nama pengarang kitab ini Imam Ibnu Malik. Dia mengarang 1000 bait syair dalam kepala dulu sebelum dia tulis. Waktu dia mengarang kitab tersebut sampai beberapa bait awal tu fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti. Dia ada nak cerita diri dia ni lebih hebat sikit lah daripada guru dia, iaitu Imam Ibnu Mu'ti. Ketika mana dia menulis dalam kepala, dia tulis belum tu ya. Orang dulu dia ada 2 istilah, tulis dalam kepala, baru tulis dalam kitab. Ni alim ulama daripada Andalusia. Dia pakar pada zaman tu ilmu nahwu saraf. Bukan orang Arab, dia orang Andalusia, Spanyol lah. Ketika mana dia nak karang ayat 1000 tu, dalam tempoh dia nak buat sampai ke tahap dia naik di sini. Aku punya Alfiyah ni, guru dia pernah mengarang kitab Alfiyah namanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Tapi dia kata aku punya Alfiyah ni akan mengungguli Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti, guru dia. Itu dia tak cerita kat orang, baru dia buat diri dia sendiri. Selepas daripada rangkap tu hilang semua bait syair, ilmu rangkap syair yang dia nak buat berkenaan ilmu nahwu saraf tu, hilang semua dalam kepala. Terkejut dia. Kenapa aku lupa semua ni? Terus dia takut dia istighfar banyak-banyak, dia terus pergi cari tok guru dia punya kubur. Dia zikir, berdoa, minta ampun pada guru dia. Terus dia dapat mimpi. Imam Ibnu Mu'ti, guru dia datang dalam mimpi dia. Dia kata kamu kena tahu, satu orang boleh menyamai dengan 1000 orang. Dia bagi falsafah. Satu orang, iaitu orang yang dah mati, boleh menyamai dengan 1000 orang. Terkejut dia. Lepas tu terus dah dia tahu itulah salah dia. Selepas dia minta ampun pada Allah, terus dia sambung lagi rangkap dia, wahwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqti bihi batin wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Dalam rangkap dia barulah dia sambung balik. Dia kata apa? Tapi tak menandingilah guru-guru aku yang pernah memuliakan ilmu-ilmu dulu. Terus bila dia tahu dia salah, terus ilmu dia masuk balik. Ini cerita macam Imam Syafi'i punya lah ceritanya. Tengok maksiat lebih kurang macam tu lah. Tapi ini dia cerita pasal guru dia. Dia pernah satu hari dia cerita istilahnya, dia nak macam tak ada adab pada guru dia. Itu secara peribadi dia, tapi Allah tarik tu. Orang dulu punya kelebihan. Zaman sekarang orang tak ada berkat dengan guru. Istilahnya tak beradab dengan guru. Nak tunjuk lah. Rasa setakat ni dulu lah. Nak cerita campur hadis lain ni banyak lagi lah. Rasanya cukup setakat ni. Secara kesimpulannya berkenaan dengan hadis yang kita sama-sama kongsikan, iaitu apa dia? Iaitu tanda-tanda dunia nak dekat dengan akhirat ataupun dengan kiamat ini, iaitu antaranya Allah angkat ilmu. Iaitu dengan tanda dia Allah matikan para alim ulama. Di sini alim yang disebutkan adalah orang yang mahir dalam ilmu syariat, ilmu agama. Sebab itu selagi mana kita boleh mahir dengan agama, selagi mana kita boleh dapat ilmu agama, kejarlah. Sekurang-kurang kita balik daripada surau ni mati syahid. Kalau mati balik qailulah, balik kita nak pergi sembahyang zuhur ni, hati teringat nak pergi sembahyang zuhur, kita qailulah. Waktu qailulah meninggal, mudah-mudahan mati kita mati yang baik. Sebab itu apa-apa yang kita niat, Allah akan kaitkan niat tu dengan kematian kita. Sebab tu Sayyidina Umar kata, niatlah kita, mintalah kita mati syahid, supaya kalau tak mati kita pergi perang pun mati atas kasur pun iso. Orang Jawa kata mati atas tempat tidur pun boleh dapat mati syahid, iaitu syahid akhirat lah. Bukan mati syahid dunia akhirat lah. Ini antara yang disebutkan dalam riwayat hadis
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasanya cukup setakat ini perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita kongsikan dan kita sampaikan pada orang yang tidak hadir. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Dawud al-hadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.